Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir li umuri wa la tu'assirha ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang dihormati Tuan Nazir, pengurusi, imam-imam, Bilal, ahli jawatankuasa masjid, dan para hadirin yang dirahmati Allah dan dimulai oleh Allah sekalian. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahalanya pada hari ini sempena dengan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari. Yang kedua, sama-samalah kita mendengar tazkirah ataupun perkongsian sedikit ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan dia memberi satu peringatan, pengajaran dan penghayatan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang war-warkan tajuk pada tazkirah kita pada hari ini ialah tanda-tanda Allah sayang kepada seseorang hamba-Nya. Tanda-tanda Allah sayang kepada seseorang hamba-Nya. Sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qala Allah Taala fi kitabil aziz, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikutku. Nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Selepas itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itulah permulaan ayat yang asas daripada tazkirah kita pada tengah hari ini sebelum daripada solat Jumaat, iaitu kasih Allah. Allah ni, sebagaimana kita maklum semua, di antara sifat-sifat dia ataupun al-asmaul husna ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita baca awal surah, setiap surah mesti ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah di dalam Al-Quran. Dan kita maklum juga kasih Allah kepada seorang hamba ni diberi dalam dua bentuk. Satu dipanggil ibtila, yang kedua dipanggil al-muqarabah. Ibtila ni sebagaimana yang hari inilah Allah Ta'ala turunkan, jadikan banjir, jadikan hujan lebat dan sebagainya dalam berbentuk ujian. Ujian-ujian yang bentuk nampak, yang menyusahkan hamba dia. Pada pandangan hamba yang tidak ada ilmu, dia menganggap itu adalah bala, bukan ibtila. Bagi orang beriman, apabila ada bala di belakang dia, ibtila, jadi ujian. Bagi kepada orang kafir, dia jadi bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan ataupun kita nak berkongsi tentang kasihnya Allah melalui satu jalan dia panggil al-muqarabah. Muqarabah iaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah tersebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bentuk kasih sayang Allah ni ulama-ulama membahagikan kepada tiga.
Satu, Ar-Rahman, melalui sifat Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman maksudnya Allah ni maha mengasihani, daripada Rahimah. Perkataan Rahimah pecah pada Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya kasih Allah secara umum. Tak kira orang kafir ke, orang Islam ke, orang munafik ke, orang murtad ke, dia tetap diberi rahmat oleh Allah dalam bentuk umum. Sebab kalau Allah tak beri rahmat, mesti dia akan musnah, hancur dan sebagainya. Masih lagi dalam kategori rahmat Allah, Ar-Rahman. Ada pun orang beriman, kasih Allah melalui Ar-Rahim, khusus sikit. Ar-Rahim Allah ni iaitu kepada orang beriman, beriman kepada Allah. Dan satu lagi, yang ni dalam bentuk muqarabah, dia panggil Al-Hub, sebagaimana surah Al-Imran yang saya baca tadi, ayat 31, tuhibbunallah yuhibbukumullah, dan secaya Allah kasih kepada kamu. Dan kasih Allah dalam bentuk hub ni dia panggil infiradi. Infiradi ni hanya insan manusia yang terpilih ataupun yang dipilih oleh Allah untuk diberi kasih dia. Dia panggil al-hub. Dia ni dia akan dapat secara sama ada usaha ibadat kita ataupun doa kita. Sebab tu di antara banyak-banyak doa yang diajar oleh para ulama kita ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya maksudnya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, tolonglah aku supaya aku mengingatimu. Nak mengingat Allah ni kita kena minta pada Allah. Wa ala Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan ya Allah tolonglah aku supaya aku ni boleh bersyukur padamu. Kita minta tolong pada Allah. Jangan kita ingat kita sendiri yang boleh buat benda-benda macam tu. Kita minta tolong pada Allah. Pertama, minta supaya Allah, supaya ingat kepada dia. Yang kedua, minta ala wa syukrika, minta supaya Allah bagi kita ni bersyukur kepada dia. Dan banyak lagi lah yang lain-lain kita minta. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Maksudnya doa-doa ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kita ni hamba, kita bergantung pada Allah. Allahus Samad. Kita bergantung penuh kepada Allah. Ya Allah, zahirkan dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah ni tempat kita bergantung. Kita menggantungkan harapan kita, gerak-geri kita, fikiran kita, klip mata kita dan sebagainya. Kita bergantung pada Allah. Kalau Allah tak izin, pasti tak akan berlaku. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan satu hadis. Hadis ni dipanggil hadis Qudusi, hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang nak rujuk boleh. Hadis yang ke-6502 hadis ni. Hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah. Saya petik daripada kitab Riyadhus Salihin. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis Qudusi. Nabi ni meriwayatkan kata-kata Allah, sama ada daripada malaikat Jibril atau daripada ilham dan sebagainya. Jadi Nabi meriwayatkan, dia kata Allah telah berfirman melalui hadis Qudusi, man adali waliya, sesiapa yang memerangi waliku. Waliullah ni wali lah, orang yang rapat dengan Allah dipanggil waliullah. Faqad azantuhu bil harbi, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku mengisytiharkan dengan dia peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qtaradtu alaihi, dan seseorang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, abdi, hambaku, dengan sesuatu, iaitu dengan ibadat,
ahabba ilayya, yang terlebih aku kasih daripadanya, mimma faradtu alaihi, iaitu daripada apa yang aku fardukan. Itu sifat orang yang waliullah ataupun orang yang mendekatkan diri pada Allah. Pertama fardu. Yang kedua, wa ma yazala abdi, dan sentiasalah seorang hamba yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia mendekatkan diri kepadaku, Allah Ta'ala kata bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Nawafil daripada nafilah, nawafil jamak daripada nafilah, banyak amalan-amalan sunat. Ini di antara jalan-jalan Allah nak kasih seseorang hamba menjadi wali dia. Hatta uhibbah, sehingga aku kasih kepada dia. Bila kita buat amalan yang wajib ni, macam biasalah, standard. Wajib ni semua orang kena buat. Kasih Allah biasa, Ar-Rahman Ar-Rahim dia biasa. Tapi nak lebih sikit kepada hubbi, iaitu kasih secara infiradi khusus dia di sisi Allah, maka dia memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbah fa iza ahabbtuhu, Allah Ta'ala kata, apabila aku kasih kepada hamba-Ku, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, allazi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan dia. Allah menjadi pendengaran dia, iaitu hamba yang dia kasih. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia melihat dengan dia. Mata dia Allah, Allah sentiasa menjadi penglihatan dia. Lepas tu disebut wa yadahul ladzi yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangan yang dia, yabtishu ni lempang lah dalam bahasa mudah, bahasa Melayu. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan Allah menjadi kaki yang dia berjalan dengan dia. Hadis ni kinayah ni. Kinayah maksudnya kinayah, sindiran ataupun dia panggil apa ni? Kinayah, sindiran ataupun majaz. Dalam Al-Quran dia ada majaz. Bahasa kalau bahasa Melayu, bahasa metafora, bahasa yang kiasan. Bahasa kiasan. Wa in, Allah Ta'ala kata, wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepada aku, nescaya aku akan beri. Dia beza dengan kita yang minta 1000 kali minta pun Allah tak bagi lagi. Tapi kalau dia jadi waliullah, dia minta sekali je, Allah Ta'ala akan bagi. Wala in ista'azani la u'izannahu, kalau dia minta perlindungan kepada aku, nescaya aku akan beri perlindungan. Ada kisah ni masyhur dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia jarang berdoa. Dan dia nak malu, dia ni kalau kita baca kisah, dia ni tabi'in yang terbaik. Tabi'in ni walaupun dia hidup pada zaman Nabi, Uwais Al-Qarni dia tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia hanya sempat berjumpa dengan para sahabat yang besar-besar, di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan banyak lagi lah. Tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi, maka pangkat dia jadi tabi'in. Tapi dia adalah tabi'in yang terbaik. Kalau berjumpa dengan Nabi dan beriman, dia panggil sahabat Nabi. Syarat nak jadi sahabat Nabi mesti beriman dengan Nabi, maka jadi sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni ni, dia tak jumpa dengan Nabi. Dia tak berjumpa dengan Nabi. Bahkan suatu ketika beliau nak pergi berjumpa dengan Nabi di Madinah, ketika dia sampai di rumah Nabi ada ghazwah. Ghazwah ni peperangan lah yang diikuti Nabi. Dia panggil ghazwah. Kalau sariyah, peperangan yang tak diikuti oleh Nabi. Jadi dia hanya sempat kirim salam kepada Nabi, tu dia balik ke Yaman. Uwais Al-Qarni. Maka dia tak sempat berjumpa Nabi. Dia dikategorikan sebagai tabi'in yang baik. Bahkan Nabi sebut sendiri, dia ni tabi'in yang hamba Allah yang terbaik. Maksudnya tabi'in lah, sebab tak jumpa dengan Nabi. Bahkan Nabi berpesan pada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Nabi wafat, dia kata, wahai Umar, Abu Bakar, sekiranya suatu hari nanti ada seorang pemuda nama dia Uwais Al-Qarni,
Uwais Al-Qarni, cerita dia panjang lah. Kamu jumpalah dia dan kamu minta, Nabi ajar kamu minta supaya Allah, dia berdoa kepada kamu, supaya Uwais berdoa kepada kamu supaya Allah ampunkan dosa kamu. Rupa-rupanya minta ampun ni adalah doa yang paling utama. Doa yang paling utama sebab kita ni banyak dosa. Jadi Sayyidina Umar ni, dia berusaha lah nak berjumpa dengan Uwais. Nak cerita kat sini, Sayyidina Uwais ni dia kurang berdoa minta. Yang dia sendiri minta ampun tu memanglah, tapi minta untuk keduniaan ni dia kurang. Bahkan ketika ibu dia minta supaya dia hilang penyakit baras. Baras ni penyakit kulit apa ni yang putih, yang ada orang putih kan, bala-bala dia panggil baras. Dia berdoa dan dia minta, ya Allah, supaya engkau hilang. Itu pun sebab mak dia paksa dia, dan kau tinggal sikit je atas belakang, supaya dia ingat penyakit itu pernah ada di badan dia, dan menjadi petanda apabila Rasulullah berjumpa, bagi tahu pada Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Dia kata, kalau kamu nak kenal Uwais, kamu tengok atas belakang dia ada sedikit baras. Itu jadi asbab lah. Jadi dia tabi'in yang terbaik yang dikasihi oleh Allah SWT, disebabkan oleh al-muqarabah. Yang saya sebut tadi, muqarabah ni maksudnya mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan berbalik kita kepada hadis tadi, ulama-ulama mentafsirkan hadis ni ada enam pendapat. Apa maksud Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudusi ni, hadis Sahih Al-Bukhari ni, hadis yang ke-6502 ni, apa maksud dia yang disebut? Apa beza Allah Ta'ala sebut fa iza hababtuhu, apabila aku kasih kepadanya, pada seorang hamba tu, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengaran dia. Apa maksud pendengaran dia? Adakah Allah jadi telinga orang tu? Jadi ulama-ulama ni mentafsirkan ada 6 tafsir. Maksud jadi pendengaranku ni ialah, ataupun bila dia bercakap, itu percakapanku. Apa maksud dia? Yang pertama, saya tengok ni dalam Sarah hadis Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata yang pertama, maksud dia kata isari amri, Allah mengutamakan dia. Apa yang dia tengok itu daripada Allah, apa yang dia kata itu daripada Allah. Itu maksud dia. Sebab itu kalau kita tengok orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu berzikir, orang yang selalu buat kebaikan ni, kita kena berhati-hati. Jangan kita kalau nak marah, kita terus marah kat dia. Kita bimbang takut dia doa tak baik kepada kita. Bila dia doa je Allah terima, habis. Itu pentingnya kita bersangka baik dengan seseorang yang suka baca Al-Quran kat surau, kat masjid dan sebagainya, supaya kita takut dia melaknat kita ataupun doa tak baik, maka Allah terima doa dia, habis. Dia sebenarnya dia adalah auliaullah, waliullah. Itu penting kita berjaga-jaga atau berhati-hati. Yang kedua, maksud Allah menjadi telinga, menjadi mata, menjadi kaki itu, yang kedua, ija'alallahu maqasidah, Allah menjadikan mata dia benda yang dia boleh lihat. Benda yang jenis maksiat ni maksudnya Allah abaikan, Allah elakkan dia daripada berlaku. Itu penting di antara maksud-maksud dia lah. Ada banyak lah, dia ada 6 semua sekali yang disyarah oleh ulama hadis. Dan saya nak teruskan satu hadis dalam ada 7 minit lagi ni. Ada satu hadis yang penting Allah Ta'ala sebut, hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata, innallaha ta'ala iza ahabba 'abdan da'a Jibril. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni apabila dia kasih tu, kasih infiradi yang saya sebut tadi, secara infiradi, individu. Dia kasih pada seorang individu, iaitu hamba dia secara individu. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Ar-Rahman secara umum, orang kafir, orang Islam. Ar-Rahim untuk orang Islam. Jadi al-hub infiradi, secara individu. Jadi bila dia kasih kepada seorang hamba dia, dia panggil malaikat Jibril.
Faqala, ni pun hadis kursi juga. Allah Ta'ala kata, inni uhibbu fulanan, wahai malaikat Jibril, aku kasih kepada orang ni. Kalau kita nama Ahmad, Ahmad lah. Nama Ali, Ali, aku kasih kepada si Ali ni. Fa ahbibhu, wahai malaikat Jibril, maka kamu hendaklah kasih kepada dia juga. Fa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun kasih kepada orang tu. Sebab Allah perintah dia kasih, maka dia kasih. Kita kena ingat, kasih ni bukan senang. Kita nak kasih kepada seseorang ni bukan senang. Kita kena kenal dia dulu. Kita kena tengok kehidupan dia dulu. Bukan senang. Ni Allah perintah malaikat Jibril supaya kasih. Maka malaikat Jibril pun kasih. Summa yunadi fis sama. Maka malaikat Jibril berteriak di langit. Yunadi ni memanggil ataupun memberi, mengisytiharkan di langit. Fayaqulu, maka dia berkata, malaikat Jibril kata, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah suka kepada orang ni. Dia sebut nama lah. Kalau nama Ali, Ali. Fa'ahibbuhu, maka hendaklah kamu semua, wahai ahli-ahli langit, kena kasih kepada orang ni. Fa yuhibbu ahlus sama, maka semua ahli-ahli langit ni para malaikat lah, kasih kepada dia. Summa yud'u lahul qabu fil ardi, kemudian diletakkan bagi dia penerimaan di bumi. Semua makhluk-makhluk bumi terima dia hidup atas muka bumi, mendoakan kebaikan, ikan, burung dan semua sekali. Wa iza abrada abdan, apabila Allah marah kepada seseorang hamba dia, da'a Jibril, maka dia berdoa, dia panggil malaikat Jibril. Fayaqulu, maka dia berkata, wahai malaikat Jibril, inni ubghidu fulanan, sesungguhnya aku sangat marah kepada seseorang ni. Dia sebut nama pada malaikat Jibril. Allah Ta'ala bagi nama. Sebab ni yang terlampau jahat lah ni, jahat yang amat sangat. Fa abghiduhu, maka aku marah kepada dia. Allah Ta'ala, fa yubghiduhu Jibril, maka malaikat Jibril pun marah juga. Summa yunadi fi ahli sama, kemudian dia berteriak, dia mengisytihar kepada ahli langit, para malaikat, bagi tahu pada semua para malaikat, innallaha yubghidu fulanan, sesungguhnya Allah marah pada orang ni. Dia isytihar. Fa abghiduhu, maka Allah pun marah. Fa abghiduhu, maka semua ahli-ahli langit di kalangan para malaikat marah kepada seseorang yang diisytiharkan oleh malaikat Jibril. Fa yubghiduhu ahlus sama, maka marahlah juga semua ahli-ahli langit, iaitu para malaikat. Summa tud'u lahul baghdha fil ardi, maka diletak bagi dia semua kemarahan di atas muka bumi ini. Itu apabila orang yang Allah tersangat marah kepada dia. Sebab itulah, apa yang kita buat dalam kehidupan kita, buatlah apa yang Allah redha. Apa yang Allah redha, supaya kita diisytihar oleh para malaikat, kita ni di kalangan ahibballah, ataupun dia panggil auliaullah, kekasih Allah. Timbulnya, boleh tak kita nak berdoa pada Allah supaya kita ni menjadi kekasih dia? Ulama-ulama ada menyebut dalam beberapa kitab, boleh. Tapi bila sebut auliaullah, nak jadi wali Allah ni, dia adalah pangkat di sisi Allah. Bila sebut pangkat, maka kita ni betul-betul diperhatikan oleh Allah. Setiap benda yang kita buat yang Allah larang, pasti Allah terus bagi uqubah. Uqubah ni maksudnya ujian terus. Sebab itulah ulama-ulama lebih menggalakkan kita supaya kita ni minta jadi minas salihin. Allahumma ja'alni minas salihin wa ja'alni minal mardiyyin wa yang rida. Dan aulia Allah, wali Allah tu biar Allah sendiri. Andainya kita layak, pasti Allah akan lantik kita ataupun jadikan kita sebagai aulia Allah. Aulia ni maksudnya teman rapat, orang yang rapat dengan Allah. Dan rapat sendiri pun,
dia kinayah ataupun majaz. Majaz ni bahasa metafora. Allah nak bagi manusia ni faham macam tu. Dia banyak dalam Al-Quran bahasa-bahasa yang sengaja Allah bagi supaya manusia faham. Macam Allah turun, innallaha yanzulu ila sama'id dunya fi sulusil lil aw kama Rasulullah. Allah turun ke langit dunia ni 1/3 malam. Maksud turun tu bahasa yang kias, majaz. Maksudnya rahmat Allah dekat ketika itu. Pada pukul 4, 3 pagi. Masa tu Allah sangat bagi rahmat. Kalau kita minta apa, senang Allah bagi. Itu maksud bahasa apa ni, majaz, kias. Jadi itulah di antara apa ni, perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian dalam hidup kita tentang kasih Allah. Kita utamakan kasih Allah daripada kasih makhluk. Dan bila kita sebut kasih Allah, dia ada dalam apa ni, usul fiqh dia panggil mafhum mukhalafah. Mukhalafah ni kasih Allah, benci Allah. Bila sebut benci, kita buat apa yang Allah apa ni tak suka, maka itu jadi benci Allah. Allah tak suka pada kita. Jadi amalan-amalan yang apa ni, yang mendekatkan diri pada kita ni, yang Rasulullah buat, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kata kepada siapa tu? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad pada umat, kata macam mana? In kuntum, wahai umatku, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu ikutlah aku. Ikut dari sudut apa? Perbuatan Nabi. Di antara perbuatan Nabi banyaklah yang bentuk sunat. Di antaranya bersiwak. Nabi kata laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak fi kulli salatin atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, kalaulah aku tidak menyusahkan kepada umatku, tidak menjadi kesusahan, la amartu, nescaya aku akan perintah umat aku supaya bersiwak, pakai kayu siwak setiap kali solat. Dan amalan siwak ni ataupun bersiwak ni Nabi buat sehingga hampir-hampir dia meninggal, wafat. Dekat dia nak wafat, dia perintah lagi Aisyah, wahai Aisyah, mana kayu siwak aku? Aisyah ambil, dia siwak. Dekat dia nak meninggal, Nabi nak bagi tahu bahawa itu adalah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Nabi dan suka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tak perintah. Sebab apa? Sebab takut jadi wajib. Macam solat tarawih, Nabi dia solat 2-3 malam tarawih berjamaah, dia sembahyang sendiri. Sebab solat tarawih ni antara qiyamul lail. Nabi tak teruskan setiap malam, takut Allah menjadikan solat tarawih itu sebagai amalan fardu. Maka ramailah kita tak solat tarawih. Banyaklah dosa kita. Yang 5 waktu pun kita tak boleh buat secara sempurna. Jadi kalau diwajibkan tarawih, maka lagilah dahsyat. Dan di antara amalan-amalan yang Nabi tak buat setiap tahun ialah haji. Bahkan ada, saya pernah bacalah satu kisah, ada seorang sahabat, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kita perlu haji setiap tahun? Nabi diam. Tanya kali, lama-lama dia pergi tanya lagi. Nabi diam. Nabi sekali dia buat haji. Umrah berapa kali saya lupa, 8 ke apa kita ingat. Kita ada yang buat umrah sampai 20 kali. Saya pernah pergi umrah hari tu, jumpa dengan seorang pakcik. Saya tanya pakcik, berapa kali dah datang kat Mekah ni? Dia kata, saya ni saya sekali satu travel dengan dia. Dia kata saya dah masuk kali ni 25 kali. Datang 25 kali. Bayangkan setiap kali dia pergi umrah, paling-paling kurang travel akan bagi 3. Kalau yang travel yang itu sikit, dia bagi 4. Kalau kita rajin pergi sendiri di Tana'in, ni yang umrah 5 kali boleh buat. Jadi cukup lah gaji. Boleh ya? Ada taklimat daripada Nazir saya setakat tu kan. Jadi pakcik itu dah banyak kali dah buat umrah. Bayangkan kali dengan 25. Kita kata 3 kali 25.
Berapa? Dekat dengan 75, dekat 100 kali dia pergi umrah. Buat umrah. Haji saya tak tanya berapa kali dia buat. Nah. Jadi Nabi ni dia agak macam tak suka sahabat tanya macam tu. Lah Nabi tu, adakah kamu suka sekiranya, adakah kamu, apa maksud Nabi gitu lebih kurang, adakah kamu rasa mampu sekiranya Allah mewajibkan setiap umat aku buat haji setiap tahun? Agak-agak kalau Allah wajibkan haji setiap tahun, macam mana kita? Berdosa semua kita ni sebab tak mampu nak buat setiap tahun. Jadi itulah di antara hikmat-hikmat apa ni yang Rasulullah lakukan dalam hidup dia, yang kita perlu ikut. Di antara imamah serban, pakai serban, imamah serban sunnah Nabi tu. Banyak lagi lah sunnah-sunnah Nabi yang apa ni, yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang atuk-atuk kita selalu pakai serban, kita pun asyik pakai topi je. Jadi setakat itu sajalah untuk hari ini. Taklimat nazir sekejap lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dirahmati oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fahamnaha Sulaiman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.